Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sekali lagi kita bersiaran untuk rancangan CEO at Faculty sharing session. Kali ini kami bawakan kepada anda semua dua orang panel. Mereka adalah terdiri daripada Dr. Nur Syazila binti Syahidan dan juga Profesor Madya Dr. Engku Fazli Hassan bin Said Abdullah, dan tidak lupa juga saya juga sebagai panel juga pada hari ini, walaupun saya diberi tanggungjawab sebagai moderator. Saya Profesor Madya Dr. Muhammad Fazil Ahmad. Kami semua adalah ditempatkan di KSR Brand Holding Malaysia Sdn Bhd yang merupakan syarikat yang run beberapa bisnes seperti KFC, Pizza Hut dan juga Ayam Mas dan juga Live Food Industries Sdn Bhd. Pada hari ini, sebelum kita pergi pada perbincangan kita, saya terangkan sedikit tentang program CEO at Faculty ini. CEO at Faculty merupakan inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi yang bermula daripada tahun 2017 dengan sesi pertama, kemudian diikuti pada tahun 2018 untuk sesi kedua dan seterusnya 2019 untuk sesi ketiga. Untuk tahun ini mungkin kita akan lakukan pada tahun hadapan bagi menjayakan pencarian pensyarah muda daripada seluruh universiti awam di Malaysia bagi digarap talent ataupun bakat mereka bagi menerajui universiti pada masa akan datang. Untuk pengetahuan semua, program CEO at Faculty ini adalah merupakan inisiatif yang bertujuan bagi menjayakan program ataupun plan tindakan akademik ataupun plan tindakan pendidikan tinggi Malaysia dalam menjayakan ataupun menjadikan universiti seluruh Malaysia mencapai tahap yang lebih baik pada masa akan datang. Jadi, kami berharap program ini akan diteruskan lagi pada masa akan datang untuk memastikan program pengajian tinggi dan ataupun apa-apa sahaja inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Pengajian Tinggi mampu untuk membawa Malaysia kepada mata dunia dan juga tidak di situ, universiti-universiti yang ada di Malaysia akan berada pada ranking dunia yang terbaik. Baik, sebelum kita meneruskan kepada perbincangan pada hari ini, saya akan pergi kepada kita punya panel ya. Panel kita ada di studio dan juga ada di work from home ya. Okey, yang di studio kita bersama dengan Profesor Madya Engku Fazli Hassan bin Said Abdullah dan juga Dr. Syazila binti Syahidan yang berada di rumah lah. Okey, baik, kita mulakan dengan perbincangan kita yang pertama dengan Dr. Ku. Baik, Dr. Ku. Sebelum kita pergi kepada perbincangan kita tentang KSR ini, apakah pandangan Dr. Ku tentang program CEO at Faculty ini daripada sebelum menyertai program ini dan setelah menyertai dan juga selepas berjaya menjadi fellowship ini? Silakan Dr. Ku. Okey, terima kasih Dr. Fazil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang juga soalan tu. Sebelum, ketika dan selepas. Jadi sebelum saya menyertai program CEO at Faculty ini, saya adalah batch kedua. Dr. Fazil ini sendiri adalah batch pertama. Sebenarnya memang saya mendapat inspirasi itu daripada Dr. Fazil lah pada ketika itu bersama dengan Dr. Adi Rizwan. Memang ketika saya dan beberapa rakan yang lain mendengar perkongsian pengalaman daripada Dr. Fazil dan Dr. Adi Rizwan ni, kita orang rasa agak cemburu lah dengan peluang yang Dr. Fazil dan Dr. Adi dapat daripada program ni. Jadi program ni sebenarnya adalah satu program leadership sebenarnya, untuk memberi peluang kepada pensyarah-pensyarah muda yang berumur antara 30 hingga 40 tahun untuk ditempatkan di industri dan di-attachkan bersama dengan ketua industri di industri tersebut lah. So dipanggil program ni program CEO, tapi kami di QSR sebenarnya kami bukannya attach dengan CEO, tapi kami attach dengan Managing Director pada ketika itu adalah Datuk Seri Azhari Muhammad Kamil.
Datuk Seri Azhari adalah Managing Director kepada QSR Brand, dan di bawah Datuk Seri Azhari ni ada beberapa CEO yang lain. Ada CEO untuk KFC, ada CEO untuk Pizza Hut, ada CEO untuk Ayam Mas. Tapi kita orang lah, kami di attach di bawah si MD Datuk Seri Azhari, dan pada waktu yang sama kami ada juga mentor yang lain lah. Untuk saya, dalam kes saya di attach bersama dengan CIO, Chief Information Officer, sebab saya memang bidang teknologi maklumat. So bila saya masuk ke QSR tu, Datuk Seri Azhari dia assign saya ke bahagian QSR teknologi yang dipimpin oleh CIO pada waktu tu, dan masih lagi sekarang, iaitu Mr. CK kita panggil. Atau nama dia Chong Ching Kan, seorang Chinese, Malaysian Chinese. Mr. CK ni dia memang ada pengalaman luas lah menerajui company-company IT di seluruh dunia, bukan saja di Malaysia. Dia ada pengalaman di seluruh dunia. So bila dapat mengenali Mr. CK ni, banyak benda lah yang kita dapat belajar, yang saya lah terutama dapat belajar daripada Mr. CK ni, dari segi pengurusan sebuah tim teknologi di QSR. Bagi saya QSR ni satu company yang besar sebenarnya, Fazil tahulah, mungkin saya boleh cerita sikit lah. So QSR ni dia adalah company yang mempunyai ataupun menguasai 3 brand besar di Malaysia, iaitu KFC, Pizza Hut dan juga Ayam Mas. Sebenarnya bukan saja di Malaysia, tapi di 4 negara di Asia, iaitu Singapura, Malaysia, Myanmar ke Kemboja dan juga Brunei. Keseluruhan 4 negara ni ada lebih kurang 1,200 lebih kalau tak silap outlet. Cawangan KFC, Pizza Hut yang masnya ada 1,270 lebih. Bayangkan pekerja diorang tu total ada dalam 30,000 lebih. Jadi QSR ni satu company yang besar, dan kalau kami duduk dalam, kami dimaklumkan dia dipecahkan pada 2 division lah, upstream dengan downstream. Ni pengenalan tentang QSR sikit lah, iklan . So ada upstream dengan downstream. QSR ni dia konsep dia adalah from farm to fork. So kita tahu KFC, kita semua tahu KFC dan Pizza Hut. So KFC ni adalah ayam goreng. So ayam yang dijual oleh KFC itu sebenarnya ayam yang diternak sendiri, dibesarkan sendiri oleh QSR. Daripada pembenihan, daripada ayam baka menjadi telur, menetas, dan dibesarkan ayam tu sampailah umur dia matang untuk disembelih. Semuanya dilaksanakan oleh QSR dalam upstream division, bahagian atas lah dia panggil . Hatta kepada makanan ayam pun diproduce sendiri. Itu yang kelebihannya QSR ni, satu company Bumi Putra. Makanan ayam yang dia bela tu pun dia orang buat sendiri, sebab dia orang nak jaga mutu, kualiti dan juga halal. Even makanan ayam dia orang pun certified as halal oleh JAKIM. So itu sedikit lah tentang pengenalan. Mungkin nanti Dr. Shah dengan Dr. Fazil pun ada benda nak share. So apa yang saya dapat belajar secara ringkasnya, pengalaman yang dapat kat situ adalah pengalaman leadership. Kita tengok dengan mata kepala kita sendiri kan, macam mana Datuk Seri Azhari itu lead satu tim yang besar, dan macam mana Datuk Azhari itu main dengan karakter seorang pemimpin yang tegas. Sebab bila nak lead satu organisasi yang besar ni, dia kena ada tegas tu, kena ada leadership, kena ada dari segi membuat keputusan dengan firm dan cepat, dan dia adalah seorang yang sangat berkarisma lah. Bila kita tengok dia pun kita rasa gerun. Kita rasa gerun. Bila something arahan keluar daripada mulut dia tu, kita nak tak nak kita kena buat. Itu satu karisma yang ada pada Datuk Seri Azhari lah. So selepas balik ke Uniza, selepas berada di KSR selama 6 bulan, balik ke Uniza, sikit sebanyak kita dapatlah, saya Dr. Fazil dan saya Dr. Shah sendiri pun sikit sebanyak dapatlah apply pengalaman pemerhatian kita di KSR tu, baru balik ke Uniza insya-Allah. Okey. Terima kasih Dr. Ku. Okey, kita pergi kepada Dr. Shah di sana . Dr. Shah pula, macam mana pengalaman kalau kita secara ringkas sebab lepas ni kita akan secara detail lagi untuk bercerita tentang pengalaman kita di QSR Brand Sdn Bhd tu. Baik, Dr. Shah, daripada mula, pertengahan dan pengakhiran, bagaimana Dr. Shah melihat pengalaman ini untuk ditimba bersama? Silakan Dr. Shah.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari segi pengalaman yang saya lalui daripada awal sehinggalah habis program CEO ni, saya melihat ia daripada orang kata perspektif positif lah. Sebabnya pengalaman yang saya perolehi memang sangat berbeza daripada industri akademik lah. Ini real industry dan saya adalah background pendidikan saya memang food. Jadi bila saya masuk ke QSR, memang orang kata saya dapat aplikasikan segala yang saya pelajari lah dekat waktu buat degree, master, PhD di dalam real industry. Jadi pengalaman yang saya lalui memang totally different, maksudnya cukup-cukup berbeza. Pada awalnya macam kita rasa macam a bit stress sebab waktu di academic line kita macam agak orang kata santai lah. Tapi kalau masuk industri ni macam pengalaman yang saya dapat memang orang kata totally change saya punya orang kata dari segi cara berfikir, cara bekerja dan cara saya melakukan sesuatu. Mungkin kalau dari segi orang kata positifnya saya dapati pengalaman yang saya dapat ini menjadikan saya lebih kuat mental dan fizikal, dan selain itu dari segi leadership skill saya dapat orang kata ilmu dan pengalaman yang barulah daripada HOD saya, daripada COO saya dan daripada CEO itu sendiri. Okey, terima kasih Dr. Shah ya. Okey. Kalau pada pengalaman saya, sebab kami ni ketiga-tiganya daripada CF Faculty, mungkin saya dah ingat-ingat lupa sebab mungkin dah 3 tahun yang lalu. Namun pada permulaannya, kalau macam pengalaman saya pula, kami adalah batch pertama. Jadi bila batch pertama ni, dia tidak ada benchmarking lagi daripada mana-mana program ataupun apa-apa sahaja aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam program CEO Faculty ni. Namun dengan ketangkasan ataupun kebagusan daripada pengurusan QSR Brand itu sendiri, mereka mampu memberi kepada kami tugasan-tugasan tertentu selama 6 bulan untuk menjayakan keseluruhan tugasan yang diberikan. Saya pula ditempatkan di plant, iaitu di kilang ayam mas di Port Klang. Jadi itu satu pengalaman yang yang tak pernah saya jangkakan, sebab saya bukannya background daripada perusahaan makanan ke ataupun industri makanan ke. Saya ditempatkan di plant, iaitu di kilang. Di kilang ni bayangkanlah, kita tak pernah masuk kilang dan sebagainya. Ini satu pengalaman yang berharga untuk saya timba ketika itu. Jadi pengalaman itu saya boleh share lepas ni dengan semua penonton kita untuk kita merasai sedikit sebanyaklah bagaimana kami bertiga berada di bawah satu naungan syarikat yang sama, syarikat yang sungguh besar yang memang kita kenal. Kalau kita sebut KFC, kita kenal. Namun kalau kita kata QSR, mungkin kita tidak berapa tahu. Tapi KFC memang rata-rata isi rumah kita tahulah kan. Namun mampu tak mampu untuk makan tu, itu perkara kedua. Okey, baik. Kita tak nak bincang tentang secara detail lagi tentang apa kita pengalaman kita. Tapi saya ada soalan sikit. Nak tanya soalan, silakan. Walaupun Dr. Fazil ni moderator, tapi saya nak tanya soalan juga. Sebab Dr. Fazil pun adalah salah seorang fellow di KSR. Okey. Masa mula-mula tu, sebab Dr. Fazil ni adalah first batch. So masa mula-mula join program CEO ni, apa expectation pada waktu tu sebenarnya? Okey. Amalan yang diberikan oleh KPT pada waktu tu apa program? Okey. Pada mulanya, ni sebab bila kita yang pertama, kita tak tahu lagi apa benda sebenarnya yang berlaku. Jadi bagi saya, ini satu beban lah bagi saya. Itu pengalaman saya rasa ini satu beban yang berat. Tetapi ialah ketika itu kita pun tidak mencecah umur 40 tahun lagi. Jadi dengan nasihat daripada senior-senior di fakulti, profesor-profesor di fakulti, mereka mengatakan pergi, inilah peluangnya. Sekiranya dah sampai profesor nanti, kalau ada peluang begini, dia kata kita tak boleh nak pergi, bukan tak boleh nak pergi. Itu bukan dah kita punya priority lagi ketika itu. Jadi saya fikir, okey, betul juga saya kena join benda ni. Sebab bila saya dah sampai usia begini, kalau ada pun offer begitu, saya rasa saya tak perlu pergi lagi. Sebab itu bukannya kita punya masa untuk pergi, mungkin kita akan bagi kepada pensyarah-pensyarah muda untuk join benda ni. Jadi ketika tu memang saya tak tahu apa-apa. Tak boleh nak expect sangat, tak tahu apa-apa, nak tanya siapa pun tak tahu. Bila tanya kawan saya dengan Dr. Adi,
Dr. Hadi pun tak tahu juga. Jadi tapi tak apa ketika tu. Namun pengurusan tertinggi ketika itu daripada universiti, terutama sekali Datuk Naib Chancellor, mereka sangat support. Dia sangat support. Walaupun mereka sendiri pun tak tahu apa benda ni, tetapi sangat support dengan inisiatif daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Itu yang penting. Kalau mereka tak beri support, saya rasa kita pun rasa macam ni lah. Tak mampulah untuk kita nak beri sebab tiada tolakan daripada pengurusan universiti. Saya pula masa mula join tu, saya nampak ini adalah peluang untuk pergi industri attachment kan. Kalau nak pergi laluan biasa tu agak sukar, kena tunggu queue kan. So ini kita ambil peluang sebagai jalan pintas lah kan. And then satu kelebihan lagi, program CEO ni bila kita attach dengan industri tu, berbeza dengan latihan industri biasa. Bila kita attach dengan industri tu, kita dibantu supaya dididik oleh CEO tu. Attach dengan CEO tu, itu benda yang penting lah. Benda yang paling penting, elemen yang paling strong dalam program CEO industri ni. Kalau kita buat industri attachment yang biasa, sukar untuk kita dapat akses kepada macam di KSR MD kan, bila kita dapat jadi protege kepada Datuk Seri Azhari tu, board meeting kita boleh join, Datuk Azhari punya talk kita boleh join, so banyak pengalaman peluang yang kita dapat lah. Kalau macam Dr. Shah? Dr. Shah sendiri masa mula-mula nak join tu apa cabaran? Cabaran. Okey, saya melihat macam waktu saya masuk ke industri makanan, mereka telah tahu yang saya ni mempunyai latar pendidikan dari food science, food tech. Jadi macam perspektif mereka tu seumpama macam jika ada masalah, mungkin saya dapat menyelesaikan masalah yang berlaku di situ. Sebab saya ditempatkan di R&D, Research and Development Department. Jadi setiap hari dekat situ memang dari segi macam product safety, product quality, R&D itu sendiri, boleh dikatakan memang non-stop lah dia punya isu-isu yang orang kata sering berlaku. Jadi bila berlaku macam contohnya seperti food safety berkaitan dengan weight performance, berat ayam yang tidak sekata, kemudian tentang mungkin dari segi produk quality yang mereka terima daripada komplain customer, memang mereka memberi task itu kepada saya. Jadi di sana selama 6 bulan saya telah melaksanakan 4 tugasan. Satu adalah R&D, 2 berkaitan dengan food quality dan 1 food safety. Dan masalahnya di sana adalah kita sebagai seorang akademik, kita melihat sesuatu masalah tu kita nak selesaikan dari akar umbinya. Jadi bila diberikan sesuatu tugasan, saya melihat daripada holistic approach lah. Maksud dia, saya kena identify semua faktor, apa solusi yang terbaik, dan saya banyak merujuk kepada pakar-pakar di fakulti lah untuk selesaikan masalah yang berlaku di sana. Tetapi untuk industri pula, mereka nakkan sesuatu tugasan itu cepat. Sebab ini melibatkan orang kata kewangan, lepas tu demand daripada customer. Jadi macam agak, bagi saya agak mencabarlah tugasan tersebut, sebab saya ada orang kata flow ataupun kajian yang orang panggil, kita kena tengok flow dia macam mana kan, daripada perspektif dari sudut ini macam mana, sudut ini macam mana. Tapi mereka nak cepat. Jadi apa yang saya perlu buat adalah saya cuba menerangkan kepada mereka apa yang terbaik yang kita boleh berikan, dan dalam masa yang sama saya cuba menyiapkan tugasan itu dengan sebaik mungkin. Jadi dalam tempoh 6 bulan tu banyak sangat yang saya pelajari dari food industry itu sendiri, dan saya juga mendapat walaupun itu satu cabaran, tapi saya rasakan itu adalah sesuatu yang menjadikan diri saya orang kata ada added value lah. Melalui pengalaman tersebut, saya dapat mengaplikasikan apa yang saya pelajari di universiti di dalam real industry. Dr. Shah base kat mana masa tu? Di PJ ataupun di Port Klang? Saya di Ayamas. Di Ayamas. Port Klang. Sama macam saya lah, di Port Klang lah. Okey. Betul, saya pun terfikir bila R&D ni dia biasanya untuk ayam di Ayamas, di inilah Port Klang lah. Okey. Betul.
Okey, kalau kita lihat ya penonton ya, hari ini kita tak nak bincang tentang bagaimana kita mula menyertai, kita berada di camp dan sebagainya. Sebab sebelum-sebelum ni CEO faculty yang lain yang kita interview, kita dah bercerita tentang bagaimana pengalaman mereka. Saya rasa pengalaman kita yang itu, cara pemilihan dan sebagainya itu memang perkara yang kita dah sedia maklum sebab kita dah ada sesi-sesi sebelum ni. Namun pada sesi ini kita lebih banyak berbincang tentang bagaimana sebenarnya industri itu mahukan untuk menjayakan pelan tindakan akademik atau pelan tindakan pendidikan pengajian tinggi kita. Jadi kalau kita lihat ya, untuk menjadi seorang pensyarah yang bersetal ataupun pensyarah yang mampu untuk melakukan pelbagai kerja dalam bidang akademik, jadi apakah pandangan Dr. Koo apabila kita berada di KSR itu, apakah pembelajaran dan pengalaman yang dicedok itu mampu dibawa ke universiti? Ini sekadar pengalaman belum kita cerita program-program. Pengalaman itu mampu untuk dibawa di universiti untuk dilaksanakan ataupun di-apply di sini. Sebab kalau kita lihat industri dengan akademik ataupun institusi akademik ini berbeza dia punya, kita panggil matlamat dia. Industri memang kepada base produk dan terus kepada pasaran. Manakala kalau macam akademik, kita lebih untuk melahirkan sesuatu tenaga kerja, melahirkan satu academician dan sebagainya. So macam mana Dr. Koo lihat matchnya benda ni ataupun boleh pertemuan kedua-dua industri dengan akademik ini mampu untuk melonjakkan lagi kita punya universiti yang bertaraf dunia ke dan sebagainya. Okey, yang sepanjang pengalaman saya di KSR lah, saya boleh melihat benda ni pengalaman yang kita boleh adapt di universiti. Ada dua benda lah. Yang pertama dari segi operasi dan yang kedua dari segi kepimpinan leadership. Okay. Dari segi operasi, saya tengok di industri memang semua orang bercakap industri ni pace dia sangat laju lah. Yeah. Dia orang cepat untuk buat keputusan, dia orang kena grab peluang yang ada dalam sekelip mata. So benda tu agak beza dengan environment kita di universiti. Di universiti ni kita agak berhati-hati dalam membuat keputusan. Yeah. Bila kita nak decide something, kita memang dah budaya kita kaji dulu, kita buat survey dulu, kita study dulu, background literature dulu, and then baru kita buat keputusan. Tapi di industri, dia orang tak ada masa untuk semua tu. Dia orang kena buat keputusan dengan cepat dan keputusan yang terbaik based on dia orang punya business proposition. Adakah kita katakan itu adalah karenah birokrasi? Saya melihat benda ni sebagai ada pro and cons dia. Ada pro and cons dia. Di industri memang cepat dan everything yang dia orang buat adalah based on profit. Semua keputusan dia orang buat adalah based on profit. Semua benda, saya ingat lagi Datuk Azhari bila kita cadangkan anything mesti disebut what is the business proposition. Apakah kelebihan dari segi bisnes? Apakah macam mana proposal ni dapat membantu KSR untuk dapat keuntungan yang lebih? Sebab dia orang bisnes kan, dia orang profit oriented. Tapi kita juga pada masa yang sama melihat banyak keputusan yang dibuat di industri itu dengan cara cepat tu adalah keputusan yang agak merugikan dia orang. Tapi dia orang terpaksa korbankan sedikit kerugian tu sebab dia orang nak kejar masa. Kita di industri, kita macam sangat comfortable. Kita duduk dalam satu akademik. Sorry. Kita di akademik universiti ni kita duduk dalam zone yang sangat comfortable. Ataupun ayat lain kita nothing to lose. So bila kita buat keputusan dengan bagi saya terlalu teliti pun kita tak adalah merasa rugi sangat. Jadi we can afford to take time to decide. Tapi dari segi perjalanan operasi keseluruhan organisasi memang efek lah. Sebab kita betul lah yang Dr. Fazil kata tadi, birokrasi itu ada pro and cons. Birokrasi yes untuk menjamin keselamatan pada masa depan, tapi masa yang sama juga produktiviti kita perlahan. Tapi di industri produktiviti laju. Buat keputusan dengan laju, tapi dia orang risiko dia orang besar. Risiko dia orang sangat besar. Bila dia orang buat satu keputusan yang melibatkan projek berjuta-juta, which is dia orang kena buat sekelip mata, memang risiko dia orang tinggi, tapi profit juga kau dapat juga tinggi. So orang kata apa, high risk high return lah. Itu di industri lah. Di universiti kita low risk low return gitu. Jadi environment tu berbeza, tapi ada pro and cons. Bila kita orang akademik pergi ke industri, kita boleh sikit-sikit cuba
bantu diorang untuk macam mana buat keputusan yang tepat, buat sedikit kajian. Itu kita boleh bantu diorang. Tapi diorang juga boleh bantu kita supaya kita berani. Entrepreneur mindset diorang tu penting yang kita bawa balik ke Unizal. You have to be brave. Kalau di QSR ayat dia bold kan? Bold, yeah. You have to be bold. A leader in QSR must be bold. Berani untuk buat keputusan, berani take risk for the sake of kalau kita dapat benefit, kita akan dapat benefit yang besar. Okey. Kalau macam Dr. Shah, sebab environment di apa namanya Ayamas, walaupun dia di bawah QSR, tapi dia environment dia berbeza sebab mereka bekerja di plant. Betul. Di plant ni satu benda yang macam orang kata apa ya, kita tak boleh pakai baju kemas-kemas. Bukan kemas tu baju berblazer atau bertali leher dan sebagainya. Tetapi di plant ni kita kalau di makmal mungkin kena pakai apa coat, white coat tu kan, untuk buat R&D dan sebagainya. Macam mana Dr. Shah lihat, adakah itu ada persamaan daripada bekerja di industri dengan bekerja di lab di Fakulti Biosumber sendiri? Bagaimana Dr. Shah boleh lihat budaya kerja di sana? Okey, kalau waktu di Ayamas, di R&D department, saya kalau macam dekat lab, kita ada protokol, ada prosedur dari segi keselamatan dan sebagainya. Sama juga di industri, malah dekat industri lebih ketat lah. Contohnya kalau kita nak masuk di dalam industri, dia punya plant production tu memang orang kata tata cara pemakaian dia lebih ketat. Contohnya tak boleh pakai jam, tak boleh pakai, kita kena ikut standard prosedur lah yang telah mereka tetapkan. Tapi dari segi kerja pula, saya melihat dekat sana, sebab saya attach dengan HOD lebih banyak lah berbanding dengan CEO ataupun manager. Jadi saya dapat sesuatu yang orang kata baru, di mana bila kita masuk di dalam plant production, kita mesti menjadi seorang yang tahu apa yang kita nak buat, kita tahu direction dia, dan kita mesti orang kata mempunyai pengalaman yang luas lah. Contoh macam HOD saya, dia telah berpengalaman lebih 20 tahun di dalam industri makanan, dan bila saya tengok cara dia bekerja adalah dia sangat orang kata bila membuat sesuatu keputusan tu dia buat dengan cepat, dan dalam masa yang sama dia membuat keputusan itu based dengan ilmu dan pengalaman yang telah dia ada. Dan bila kita masuk di dalam industri ini, contohnya di plant production, waktu dekat universiti kita mungkin orang kata kita tengok protokol, prosedur, tapi kalau dekat industri ni sometimes kita kena pergi sendiri. Maksud dia kita kena try and error lah dalam plant itu. Sama ada macam contoh, waktu saya handle tugasan berkaitan dengan food safety. Jadi bila saya tengok overall plan, saya nak mencuba sesuatu yang barulah. Contoh saya nak macam nak fix satu orang kata equipment di tempat yang baru di situ, dan saya kena turun padang, saya kena try dulu dengan bantuan daripada orang panggil QA QC di sana lah. Jadi dari segi protokolnya memang kita ikut apa yang telah mereka buat, tapi daripada kita punya kerja yang kita nak buat tu adalah kita sendiri yang macam kena try and error, dan kita kena berani base dengan kita punya pengalaman dan pengetahuan, dan juga daripada advice orang di plant production itu sendiri. Jadi dengan combination semua pengalaman, pengetahuan dan juga advice orang-orang yang telah pakar ni, sesuatu tugasan itu kita orang kata macam tugasan yang saya buat, alhamdulillah saya macam puas hatilah sebab saya dapat contribute sesuatu kepada mereka, menyelesaikan isu yang orang kata dah lama tak dapat diselesaikan tu. Okey. Menarik menarik. Kalau pengalaman saya pun kena share jugalah. Pengalaman saya bila Dr. Shah bercerita itu, saya mula recall balik saya punya pengalaman tu. Apa yang menariknya, kita kalau macam saya dah melawat ke seluruh plant tu. Tidak ada penjuru mana pun yang tidak saya lawati, sehingga kan proses pembuatan roti bun untuk KFC, roti untuk buat Pizza Hut, dia punya apa ni topping dan sebagainya, serta buat coleslaw
Koslo tu pun kita pergi juga untuk melihat. Jadi itu satu benda yang memang pengalaman saya tak pernah terfikir. Dan memang protokolnya memang sangat ni lah, kita kena masuk tu dia ada orang kata apa, sangat-sangat rigid dia punya tu. Kena yalah buka jam, tak boleh, even spek mata pun tak boleh pakai. Lepas tu kena pakai apa, dia punya apa cap tu dan sebagainya. Masuk kaki dalam boat kita kena masuk dalam air, dia punya air pembasmi kuman dan sebagainya. Farm, hatchery, boiler semua pergi? Saya tak pergi ke hatchery. Saya pergi ke plant saja. Sebab saya berada plant saja di sana. Di Shah Alam, even di kalau di Port Kelang sendiri memang seluruh penjuru tu memang kita pergi. Pembuatan sausage, pembuatan apa nama ni punya yes, pergi. Jadi benda tu satu benda yang pengalaman yang tak pernah saya terfikir dan saya bayangkan. Dan kita boleh lihat bagaimana budaya kerja lah di situ. Itu pengalaman yang kita boleh share dengan penonton kita di luar sana. Baik, kita dah selesai untuk pengalaman yang sedikit tu kepada penonton kita, sebab kita banyak lagi benda nak dikongsikan bersama ni. Sebab saya lihat kita belum lagi lihat bagaimana kita tengok leadership daripada sudut kita punya CEO. Kalau saya memang attach directly dengan Datuk Seri Azhari, dan kalau di plan tu bersama dengan dengan Encik Rafiq ketika itu. Dan juga Puan Sharifah Musainah juga antara orang yang orang kata apa, yang memang setiap harilah kita boleh kita update dengan dia. Dan Puan Sharifah sangat-sangat orang kata apa, sangat membantu daripada sudut HR. Ketika itu Puan Sharifah menjaga di bahagian HR. Jadi banyak benda yang mereka ajar. Mereka tidak lokek daripada sudut ilmu, namun orang kata apa, kita lah kena pandai untuk mencari ilmu itu. Sebab kalau kita lihat, kalau macam pelajar kita berada di latihan asri, mereka mungkin tak tahu apa benda, macam mana nak cari info, apa perlu dilakukan. Tapi saya rasa sebagai penyelidik ataupun pensyarah, kita lebih kata apa, independen. Kita boleh explore sendiri, sebab Datuk Seri Azhari pun dia tidak terlalu macam orang kata apa, ada restriction apa-apa. Kalau nak pada dia akan beritahu. Dia akan beri pada kita. Dia allow kita untuk lakukan anything yang related kepada bisnes dia. Tak nampak macam dia kata tak boleh. No, tidak. Tapi sebagai managing director, dia adalah orang kata apa, restriction tertentu. Tetapi apa benda yang kita minta pada dia, aduan apa-apa sahaja, secara kita kata impromptu dia boleh bagi kepada kita benda tu. Okey, Dr. Engku, bagaimana pengalamannya dengan Encik CK, Mr. CK? Bagaimana dia leadership dia? Sebelum kita pergi kepada Datuk Azhari, sebab Datuk Azhari semua kita boleh share bersama-sama. Tetapi dengan kita punya mungkin kita kata advisor lah ataupun supervisor kita, mereka kita tidak merasai pengalaman itu. So macam Dr. Ku, bagaimana pengalaman dengan CK? Apakah yang Dr. Ku belajar daripada beliau? Yang kita ialah, walaupun 6 bulan tu tak lama, tapi apa sebenarnya yang Dr. Ku nampak untuk kita bawa di industri? Macam saya kata tadi, Mr. CK ni adalah seorang CIO yang sangat berpengalaman lah. Dia banyak attach dengan multinational company. Dia pernah bekerja di Switzerland selama 3 tahun, di Korea, di banyak negara lain lah. Dia pernah bercerita pengalaman peribadi dia dengan kami lah, di QSR Teknologi pada waktu tu. QSR Teknologi adalah satu division IT lah, dia bawa QSR. Jadi antara pengalaman yang paling unik yang saya dapat daripada Mr. CK ni, saya nampak dia orang yang karisma jugalah, macam Dr. Seri Azhari. Of course leader memang perlukan karisma, tapi cara dia earn respect daripada dia punya staff tu adalah daripada knowledge dia. Dia seorang yang sangat berpengetahuan, he knows everything, dia tahu semua solution. So staff sangat melihat, memandang tinggi kepada Mr. CK ni sebab pengalaman dan pengetahuan dia dalam bidang teknologi tu. Jadi daripada situ dia earn the respect. Dia tak paksa orang respect dia. Dia orang yang sangat friendly, sangat down to earth, tapi orang secara automatiknya respect dia atas apa yang dia ada, background dia tu. Dari segi Datuk Azhari, macam saya kata tadilah, dia karisma dia memang tinggi, dan dia boleh bawa banyak perwatakan yang kita perhatikan. Kalau dia masuk meeting bersama, meeting dalam meeting pengurusan KSR tu, dia akan bawa perwatakan yang tegas. Dia akan buat keputusan yang firm, dan dia akan demand
performance ataupun output daripada orang. Apa yang kita janji kat dia, kalau kita janji kita nak produce something, memang dia akan ingat dan dia akan carilah benda tu kan. Dia akan minta juga benda tu. So dia memang tegas, dia sangat precise, dia boleh ingat detail Datuk Seri Azhari ni. Tapi bila kita dapat sesi personal bersama dia, dia bertukar pula. dia jadi karakter yang sangat kebapaan. Fatherly. Dia banyak bagi nasihat. Dia ajar kita macam mana kita nak deal dengan orang-orang corporate ni kan. Sebab yalah, bila kita orang academician pergi ke industri, benda pertama yang kita akan rasa macam kita ketinggalan dengan industri. Sebab kita selalu dimomokkan dengan academic world ni tak seiring dengan kepantasan industri. Tapi bila kita sendiri pergi ke sana, apa yang saya lihat personally, kita sebenarnya tak jauh sangat dengan dia orang. Kita tak jauh. Dari segi knowledge, kita boleh kata kita at par, ataupun mungkin kita boleh kata kita lebih lagi dari dia orang. Cuma kekurangan kita adalah dari segi macam mana kita nak bersosial, macam mana kita nak management kita dengan staff yang pelbagai, satu tim yang besar, macam mana kita nak deal dengan klien. Itu yang kita kurang. Dari segi knowledge, dari segi background, study, semua kita ada. Tapi bila kita nak deal dengan klien, macam mana kita nak negotiate, macam mana kita nak pembawakan diri kita tu dalam dunia korporat tu. Kita kena bawa diri kita dengan confident, kita kena bawa diri kita dengan supaya orang tengok kita tu orang percaya dengan kita. Orang yakin dengan kita. So dalam bisnes ni bila pelabur yakin, of course dia akan melabur kita dapat buat profit lah. So itu yang Mr. CK kita belajar banyak daripada saya belajar banyak daripada Mr. CK, daripada Datuk Seri Azhari dan even CEO yang lain pun. Dia perwatakan tu sangat penting. Kita ada knowledge, kita ada background, tapi kita kurang kat situlah. Pengalaman kita dalam industri tu kurang dari segi kita nak berkomunikasi dengan orang. So itu antara benda yang banyak saya belajar lah, cara-cara nak negotiate, cara-cara nak manage people daripada dia orang cara industri. Cara industri. Okey, kalau kita pergi kepada Dr. Shah. Okey, Dr. Shah, macam mana pula pengalaman yang ada di sana bersama dengan supervisor ataupun ialah leader yang ada di sana? Okey, untuk pengetahuan Dr. Fazil dengan Dr. Fazlin, saya dengan Datuk Azhari sangat-sangat sekejap. Maksud dia saya sempat berjumpa dengan dia hanya sekali. Selepas tu MCO dan kemudian kami tukar CEO iaitu Mr. Nesha Kana. Okey, jadi macam attachment saya dengan CEO itu sendiri orang kata sangat sedikit lah. Tetapi saya banyak dengan COO dan juga HOD. Dan bila saya diberikan task lebih kurang 4 task, jadi orang yang banyak saya dekat ataupun attach adalah dengan HOD saya sendirilah, iaitu Puan Aida. Jadi apa yang saya dapat pelajari dari beliau adalah pada awalnya bila saya masuk ke R&D department, saya melihat macam Puan Aida ni mungkin nampak agak tegas. Tapi bila itu waktu dia betul-betul waktu dia bekerja lah, tapi bila macam contoh waktu lunch hour, dia sangat orang kata attach dengan dia punya staff. Jadi macam kita mudah untuk macam gap itu tidak terlalu jauh lah, kita mudah berkongsi. Lepas tu jika ada masalah kita akan cepat-cepat minta pandangan sebab kita rasa dia lah orang yang tempat kita boleh percaya dan boleh support kita. Jadi apa yang berlaku, contoh waktu saya diberi tugasan berkaitan dengan food safety, okay, bagaimana kita nak improve plant production supaya microbial level sentiasa orang kata di bawah tahap yang dibenarkan. Bila kita propose sesuatu yang baru, kita perlukan support sebenarnya dari segi orang kata idea tu sendiri, kita nak support daripada HOD kita. Dari segi financial, kita perlukan support daripada HOD kita supaya boleh dibawa orang kata direalisasikan lah. Jadi bila saya berbincang dengan Puan Aida, kerana dia begitu orang kata sangat memahami staff dia very supportive. For example, macam contoh, saya perlukan sedikit bajet untuk melaksanakan tugasan yang diberikan. Contoh nak fixkan satu mesin chlorination dekat evisceration production line, dekat proses itu. Jadi perlukan fund lah, kalau tidak kita tak boleh kan research tu tak boleh berjalan. Jadi beliau sangat supportive.
dan dia macam very yakinlah dengan apa yang kita nak buat. Jadi kita pun lebih bermotivasi lah untuk melaksanakan projek itu supaya kita dapat menyelesaikan isu tersebut. Selain itu, saya melihat HOD saya ni memang orang yang sentiasa melengkapkan diri dia dengan ilmu dan pengalaman lah. Sebab beliau contoh, bila ada sesuatu keputusan yang perlu dibuat dengan cepat, dia perlukan orang kata pengalaman dan ilmu yang cukup solid supaya keputusan yang dibuat itu memberikan positive impact, sebab ia berkaitan dengan industri dan kita tahu industri ni memang banyak bermain dengan kos, pelanggan dan sebagainya. Jadi saya melihat untuk menjadi seorang leader yang berjaya, kita sebenarnya kena sentiasa menambah baik diri kita dari segi ilmu, dari segi kita punya pengalaman, dan kita perlu tahu macam mana untuk menjadikan kita punya staff tu macam orang kata kawan yang sama-sama bekerja. Mereka jadi terbuka dan dapat rasa selesa bila bekerja dengan kita. Jadi skill-skill tu yang saya observe sepanjang saya di R&D, dan saya lihat kalau saya nak jadi seorang leader yang boleh pergi jauh, saya perlu ada orang kata skill-skill yang ada pada HOD ni lah. Dan mungkin dari segi sisi yang lain, kadang kita rasa macam bila dia yakin dengan kita, dia macam bila projek yang diberikan itu macam dia memang berharap kita menyelesaikannya, dia memberi kita kepercayaan, kita rasa macam bukan satu bebanan, tetapi kita rasa macam nak menyumbang yang terbaik untuk company itu, disebabkan oleh orang kata support yang kita dapat daripada HOD itu tadi. Jadi itulah sedikit pengalaman yang saya mungkinlah terkesan dalam diri saya. Okey, menarik, sangat menarik. Terima kasih Dr. Syam. Okey, sekarang kita pergi kepada apakah sumbangan kita kepada universiti setelah kita semasa kita berada di sana, apa yang kita bawa ya daripada industri ke universiti untuk kita bagi manfaat kepada seluruh warga Universiti Sultan Zanaida ABT ini. Kita boleh share bersama-sama ya. Tapi saya mulakan dengan saya dulu sebab saya CEO fakulti yang pertama. Jadi saya fikir untuk itu nanti rakan-rakan saya yang lain boleh bercerita ya bagaimana anda semua membawa apakah program-program ataupun inisiatif-inisiatif yang telah anda semua lakukan di sana untuk dikongsikan bersama warga kita di sini. Baik, saya mulakan dengan saya. Untuk program CEO Fakulti yang pertama, bila saya lihat QSR brand ini memiliki ladang ayam yang sangat luas dan memiliki beberapa produk-produk sumber makanan yang sangat sangat banyak dan sebagainya untuk dilakukan R&D dan sebagainya. Saya telah membawa Fakulti Biosumber dan Industri Makanan ke QSR brand itu sendiri untuk melaksanakan program menandatangani ataupun memeterai Memorandum of Understanding. Jadi pada peringkat awalnya kita mulakan pada bulan ketiga setelah saya masuk di sana. Jadi bila kita nampak universiti lain pun ada juga dia buat dengan contohnya UMK membuat program MOU dengan QSR bersama dengan KFC. Mereka melahirkan pelajar-pelajar yang boleh run bisnes KFC itu sendiri. Bagaimana cara proses penyediaan makanan sampailah penjualan dan sebagainya. Dan saya fikir universiti kita pun perlu ada satu benda yang kita kena bawa untuk bersama-sama kita. Dan alhamdulillah ketika itu berjaya kami bawa dekan ke sana. Ketika itu dekan yang lama bawa ke sana untuk kita berbincang dengan pihak KSR apakah yang kita mampu untuk bekerjasama. Jadi dilihat di sana ada banyak benda yang boleh dilakukan. Kita boleh buat program 2U2I kita boleh buat latihan industri pelajar kita di reban ayam kita panggil apa? Broiler. Broiler. Saya pun dah lupa term-term tu jadi bawa pelajar-pelajar kita di sana. Alhamdulillah kita telah berjaya memeterai perjanjian itu. Dan saya rasa program itu telah berlangsung. Saya fikir dah berlangsung dan beberapa orang pelajar kita telah melaksanakan program 2U2I di industri bersama dengan QSR. Di samping itu juga, selain daripada itu, kami terfikir ketika itu apa lagi yang perlu kita lakukan untuk memastikan QSR ada attachment dengan universiti kita.
Alhamdulillah cadangan kita ketika itu bersama dengan pakatnya masa itu ataupun masa itu alumni untuk membawa Datuk Azhari itu sebagai kita punya lembaga pengarah universiti. Kita hanya propose kepada universiti bila ada proses pemilihan dan sebagainya, dan Datuk Azhari terpilih sebagai ahli lembaga pengarah universiti LPU. Jadi ketika itu adalah benda-benda yang kita bawa untuk memastikan industri dan universiti dapat ada kerjasama yang erat. Jadi dengan itu saya lihat sebab itulah kalau kita lihat selepas itu ada rentetan seterusnya. CEO fakulti kedua, CEO fakulti ketiga juga dibawa ke KSR Brand. Sepatutnya biasanya universiti-universiti lain bila CEO fakulti kedua dia akan dah pergi kepada ke syarikat lain. Tidak dinafikan memang kita ada beberapa orang CEO fakulti yang di syarikat lain, tetapi dengan KSR ini kita berjaya membawa 3 orang sekaligus. Bukan serius, mana berikut tahun consecutively setiap tahun tu. Jadi tak pernah miss. Jadi saya lihat benda itu satu perkembangan yang sihat. Sebab kita ada fakulti bahan sumber dan hiasan makanan yang mampu memanfaatkan program-program yang ada di CEO ini, CEO fakulti, sebab dia daripada zero kepada daripada waste tu, kalau dilihat daripada kosong kepada terus ada produk lain. Walaupun waste tu dibuang, tapi dia ada mampu untuk tidak ada apa pun kecuali darah di lantai tu dia buang. Yang lain tu even bulu ayam mungkin dia ada dia punya dia boleh melakukan produk daripada situ. Yes, dari situ. So kalau macam Dr. Ku, apa yang Dr. Ku bawa untuk dimanfaatkan bersama warga universiti kita? Untuk saya sebenarnya saya ni bertuah sebab saya adalah batch kedua selepas Dr. Fazil. Dr. Fazil pergi tu dia dah buat semua benda. Jadi saya ni macam cuci kaki je masuk dalam KSR. Ketika batch saya, ketika saya berada di sana tu memang KSR, hubungan KSR dengan UNIZA tu sangat rapat. Reputasi UNIZA di mata KSR tu sangat baik. Dan UNIZA pun dah ada program yang Dr. Fazil mulakan tu. Dia dengan MOU-nya, dengan 72I-nya, okey. Saya dimasukkan, di-invite ke dalam KSR pun sebenarnya kan Dr. Fazil. KSR dia sangat berpuas-hati dengan batch pertama. Jadi dia nak, dia sendiri request. Datuk Azhari personally request, dia nak protege daripada UNIZA pada waktu itu. Dan sama dengan Dr. Shah, masih diteruskan lagi. Sebab benchmark ataupun performa yang telah diset oleh Dr. Fazil lah. Kita ni menumpang je. Kita menumpang tuah je sebenarnya. Dari segi yang lain tu, saya di KSR Teknologi lah. Memang saya bersama dengan tim. Sebenarnya saya di KSR Teknologi pada waktu saya tu, kita ada 3 orang lah daripada CEO fakulti ni. Saya dan 2 lagi pensyarah daripada UiTM Shah Alam. Salah seorang daripadanya, Dr. Sharifah Huzaini tu memang dia departmen sama dengan saya. KSR Teknologi. Dia pun orang IT juga. Dan seorang lagi Dr. Nadia Hanim tu dia bahagian Pizza Hut. Dia bahagian Pizza Hut, dia buat food. Okay. So saya dengan Dr. Sharifah tu ada mengemukakan beberapa proposal lah kepada pihak KSR dan telah dibentangkan kepada CEO dan last kali dibentangkan kepada Datuk Azhari sendiri selaku MD pada waktu itu. Proposal berkenaan dengan projek pembangunan industri lah. Sebab sebenarnya kita lihat KSR ni adalah satu industri yang sangat besar. Macam saya cerita tadi, dia daripada telur kepada lah ayam goreng. So dia upstream tu from farm to fork tu dia sangat luas, sangat besar dia punya jaringan tu. So broiler farm dia KSR ni sehari dia sembelih ayam sehari di Port Klang sahaja tempat Dr. Fazil, Dr. Shah tu 85,000 ekor sehari dia sembelih. Dan dia ada 3 processing plant, satu lagi di Johor dan satu lagi di Penang, Bukit Mentajam. Total lebih kurang 130,000 sehari, seekor sehari. 130,000 ekor ayam sehari yang disembelih. Total setahun 50 juta ayam yang disembelih. Dan yang dibekalkan, yang dibesarkan oleh KSR sendiri adalah lebih kurang 30 juta ekor ayam. So dia ada gap dalam 20 juta ayam yang dia terpaksa import. Sama ada import dari dalam negara daripada company lain ataupun import daripada luar negara. Memang dia orang punya supply of chicken tu tak mencukupi.
dia orang punya broiler farm sebenarnya dia orang hanya ada satu sahaja broiler farm yang totally under KSR, yang lain ada 30 lebih lagi adalah community farm. KSR ni dia sangat committed dalam membantu community. So apa yang dia buat, dia ambil community, dia train community untuk bela ayam, dia bagi telur, dia bagi ayam yang umur sehari bela, dia bagi makanan, komuniti hanya bela sahaja. Sampailah cukup umur, hantar kepada processing plant untuk diproses kan. Jadi sebenarnya proses di broiler farm tu sebenarnya banyak lagi benda yang boleh dipertingkatkan. Ayam punya kadar kematian ayam masih lagi tinggi di KSR, lebih kurang 1.5 hingga 1.8%. So itu satu kerugian tu kalau kita bercakap pasal 50 million of chicken, 1.5% tu pun banyak. So kita ada propose teknologi IoT macam mana kita nak meningkatkan kecekapan pengurusan ladang ayam di KSR menggunakan teknologi IoT, dan juga even di processing plant sendiri kita nak propose robotic system, sebab sekarang ni 30% sahaja automated kan, yang conveyor belt saja, yang lain semua kebanyakannya adalah manual lagi kan. Jadi ada banyak proposal yang kami buat bersama dengan si Kechong, Mr. CK, dan KSR memang ada invite kita untuk apply grant bersama dia orang untuk buat projek tersebut, tapi projek ini di lead oleh UTM lah. Pada waktu tu Cik Syukur lah Dr. Syukur, batch pertama bersama Dr. Fazli juga kan, dia juga dia attach batch pertama di KSR Teknologi. So kita bekerjasama dengan Dr. Syukur lah, antara Uniza, UTM dan juga UiTM lah untuk dapatkan grant daripada KSR bawa balik. Okey, kalau Dr. Shah boleh kongsi bersama kita apa sebenarnya yang dibawa pulang ke sini? Okey, sewaktu di QSR saya sempatlah pergi ke Jabatan Halal dan Syariah Compliance QSR. Jadi dekat situ ada Halal Exec dan juga advisor untuk halal. Jadi saya telah meminta mereka untuk sewaktu MCO, saya telah menganjurkan 2 webinar berkaitan dengan halal untuk saya bawa kepada student saya, student halal food lah, makanan halal. Jadi mereka dapat sendiri orang kata first hand information berkaitan dengan industri makanan halal daripada QSR. Dan yang kedua adalah dari di halal department mereka ada orang kata allocation lah untuk program seperti zakat, CSR dan sebagainya. Dan sekarang ni dalam peringkat proposal di mana Pusat Islam Uniza telah hantar proposal kepada QSR untuk mereka memberikan sumbangan kepada asnaf-asnaf yang layak lah yang terdiri daripada pelajar Uniza. Dan yang ketiga adalah saya cuba menjadi orang kata jambatan lah bagi melaksanakan program internship, sama ada student maupun lecturer sendiri yang hendak melakukan latihan sangkutan di QSR. Dan setakat ni alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Okey. Terima kasih Dr. Shah ya. Okey, baik, sebenarnya kita dah hampir kepada penghujung pertemuan kita pagi ni. Namun saya masih lagi nak bertanya banyak soalan. Kita banyak benda sebenarnya kita nak kongsikan bersama-sama, sebab bila kalau kita gabungkan 6 campur 6 bulan tu maknanya banyak idea, banyak pengalaman yang kita boleh kongsikan bersama warga kampus kita. Jadi saya fikir tak apa, mereka semua boleh bertanya kalau sekiranya mereka mahukan apa-apa info lanjut tentang program yang kita ada ni, iaitu sangkutan industri kita bersama dengan KSR. Anda bolehlah menghubungi kami untuk mengetahui apakah sebenarnya lagi inisiatif ataupun insentif yang boleh anda dapat dengan menyertai program CEO Faculty ini. Baik, kita pergi round table sebelum kita tamatkan kita punya pertemuan. Saya mulakan dengan Dr. Shah dululah, sebab dia jauh di Kuala Lumpur sekarang ni. Okey Dr. Shah, untuk penghujungnya ni, apakah sebenarnya yang Dr. Shah boleh rangkumkan tentang program CEO Faculty? Bukan sahaja kita kata berada di KSR, tetapi secara keseluruhannya, apakah sebenarnya yang Dr. Shah boleh kongsikan bersama dengan penonton kita sekarang?
Okay, bagi saya program CEO at Fakulti ni adalah satu program yang sangat-sangat bagus di mana semua orang kata jika ada peluang cubalah untuk menyertainya sebab dekat dalam program ini kita bukan sahaja diberi orang kata leadership skill yang kita boleh belajar daripada CEO itu sendiri, tetapi sebenarnya banyak lagi pengalaman-pengalaman yang lain yang menjadikan kita orang kata seorang yang barulah dari segi orang kata pengalaman kerja itu sendiri, daripada pengalaman kita contohnya macam mana kita nak handle perpindahan keluarga, anak-anak dan sebagainya, dan selain itu adalah pengalaman supaya kita ni macam mana nak urus kita punya emosi, kita punya fizikal, kita punya mental menghadapi sesuatu cabaran yang telah ditetapkan oleh KPT itu sendiri, industri itu sendiri, dan dalam masa yang sama macam mana kita nak memastikan semua tugasan yang kita dapat itu dapat kita lakukan dengan terbaik. Jadi platform CEO ini menjadikan kita lebih orang kata lebih kuatlah dari segi mental, fizikal, di samping kita dapat menggarap kita punya leadership skill dengan segala ilmu-ilmu yang telah mereka rangkakan untuk peserta-peserta CEO at Fakulti program ini. Dan secara keseluruhannya apa yang saya dapat simpulkan daripada program ini adalah saya melihat program ini menjadikan saya seorang yang lebih kuat dari segi emosi, daripada segi fizikal, dari segi mental, dan menjadikan saya orang yang orang kata kalau di academic line saya dapat menyampaikan ilmu baru yang saya perolehi daripada industri kepada student saya dengan lebih orang kata daripada perspektif yang industri mahulah. Sebab selama ni kita hanya sampaikan teori kepada kita punya student, tapi dalam industri yang saya perolehi daripada CEO Fakulti Program ni sebenarnya ilmunya lebih luas, dan ini adalah satu orang kata menjadikan diri kita sendiri menjadi seorang yang lebih berkualiti lah macam tu. Okey, terima kasih Dr. Shah. Dr. Ku? Saya penutup ni kan, kesimpulannya program CEO Fakulti ni bagi saya macam Dr. Shah kata jugalah, ini satu peluang yang sangat baik lah untuk semua. Saya join pada tahun 2018 tu sebenarnya itu dah baseline saya dah. Saya pada waktu tu dah umur 40. So saya dalam program tu bersama dengan 70 peserta yang lain, saya antara yang paling senior lah dalam grup So itu peluang terakhir saya lah. Lepas tu saya tak boleh join lah sebab dah umur dah terlebih umur panggil. Jadi kepada pensyarah-pensyarah yang masih dalam lingkungan 30 hingga 40 tahun tu yang layak untuk join tu, bagi saya sangat rugilah kalau tak ambil peluang ni. Untuk dapat attach bersama dengan CEO di industri itu bukan satu peluang yang mudah. Ini satu ruang yang diberikan oleh KPT kepada kita. So kita kena grab pengalaman leadership, pengalaman management di industri, dan juga networking yang kita dapat buat dalam batch CEO ni kan. So CEO ni sebenarnya kita macam satu privilege group lah kan. Kata yang duduk di bawah radar KPT, di bawah radar ACAP. So kita dengan join program ni sebenarnya pensyarah dapat meningkatkan visibility bukan saja di UNIZA tapi juga di peringkat kementerian. Selagi kalau layak tu memang definitely kena ambil lah, sebab tak ada di program-program yang lain. Pengalaman yang kita akan dapat daripada program ni sangat unik yang tak ada di tempat lain. Dan saya juga nak ambil peluang ni untuk ucap terima kasih kepada KPT atas peluang yang diorang berikan kepada kita, dan especially Pusat Kerjaya Teknologi Kesawanan dan Jaringan Pintar Pakat di UNIZA selaku urustia kepada program CEO Industri ni. Diorang sangat-sangat committed dalam membantu kita fellow CEO fakulti ni di UNIZA untuk dapat menjalankan attachment dengan baik, lancar, dan program-program selepas CEO pun masih ada lagi, semuanya di bawah pakat. So kalau ada pensyarah di luar sana yang sangat berminat untuk join program ni, boleh sentiasa follow rapat lah pakat akan buat announcement bila pembukaan, bila pemilihan. So just grab the chance lah, jangan lepaskan peluang ni lah bagi saya. Memang memerlukan pengorbanan, yes, sebab kita duduk di Pantai Timur, kebanyakan company duduk di KL, Lembah Kelang, so memang kena berpindah for 6 months. Memang perlukan sedikit pengorbanan ataupun mujahadah, tapi insya-Allah pengorbanan tu akan jadi satu pengorbanan yang bernilai lah. Okey.
kalau saya rap lah, saya nak rap terus. Abang Long tutup semua lah. Kalau macam saya, sebab dah lama saya menyertai itu, dia punya hasil tu tahun pertama lagi memang dah ada hasil dah untuk macam orang kata apa, pengalaman tu memang daripada segi leadership skill tu lah. So apabila balik daripada CEO faculty tu, kita telah diberi tanggungjawab untuk menjaga pusat tanggungjawab di universiti. Jadi saya nampak benda tu dah memberi satu orang kata apa, benchmark untuk saya menerajui sesuatu pusat tanggungjawab. Jadi saya nampak di situ benda tu dia tidak jadi masalah besar kepada kita setelah kita menyertai CEO faculty ni. Dia mampu untuk kita menerajui sesuatu organisasi dan melakukan decision making yang sangat bagus. Walaupun bukan nak kata syok sendiri, tetapi ia sebenarnya menambahkan kreativiti kita, menambahkan daya usaha kita, menambahkan semangat kita dan juga motivasi kita untuk melakukan kerja. Sendiri confident Level tu. Jadi saya nampak benda tu bukannya benda yang main-main, bukan benda main-main. Jadi saya harap kepada pensyarah muda di luar sana, terutama sekali daripada Universiti Sultan Zainal Abidin ini, ambillah peluang ini untuk kita menyertai program CEO Faculty ini yang diterajui di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, dan kalau di universiti kita di bawah Pakat. Mereka akan bantu kita sedaya upaya untuk memastikan program yang kita lalui selama 6 bulan ini mampu untuk membentuk sahsiah diri kita, membentuk juga sahsiah komuniti kita, seterusnya memberi sumbangan kepada universiti kita yang tercinta ini. Jadi saya fikir kita sudah sampai kepada penghujung program. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Urustia daripada Pakat dan juga kru penerbitan pada pagi ini. Dengan itu saya Muhammad Fazil bin Ahmad mengucapkan salam hormat, salam penuh ceria kepada semua dan penuhkan minda anda dengan pelbagai ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.